حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian jika datang soal atau i'tirad, maka hendaklah engkau jawab daripadanya atas jalan yang dituntuti. Kita sambung di tengah-tengah jalan, berhenti di tengah jalan, kena sambung balik tengah jalan. Nak sambung tengah jalan tak tahu punca, dia kena tengok di atas tu balik, baru dapat punca. Baik, kita sambung kata musannif. Kemudian jika datang soal, dengan kata musannif ni sebab apa yang musannif buat mai kepada kita kemudian tu? Kemudian mana? Kemudian tu kemudian daripada mana? Baik, kemudian ini kemudian daripada setelah kita nampak dan kita reti pada, nampakkan akal, reti pada faham kita, pada ilmu kita ni, pada hati kita, kita nampak dan kita reti akan dalil. Dalil ni bukti, bukti tanda bagi pengakuan mesti sungguh wujud Allah Ta'ala itu. Bila kita nampak dan kita jelas, kita reti akan dalil dan bukti bahawa mesti sungguh wujud Allah Ta'ala itu, artinya ada zat Allah Ta'ala itu. Nampak reti tadi ni dengan tahqiq, dengan mantap, dengan tahqiq, dengan mantap akan dalil yang kita nampak tadi ni. Dalil yang kita nampak mesti sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Apa dia dalilnya? Dalil yang telah dibawakan oleh musannif ialah dalil bagi wujud ini dengan kita melihat akan kejadian makhluk ini. Dalil ni makna dia tengok pada kejadian makhluk ini. Lagu mana nak tengok dalil kejadian makhluk ni? Musannif cerita pada kita bahawa sekalian makhluk ini adalah mumkin. Nak tengok dalil tu. Jadi kemungkinan hak minggu itu ni saya pun tak apa larat sebenarnya. Minggu itu letih yang sangat-sangat letih, yang tak ada rehat. Daripada kuliah subuh sampai. Jadi nak cerita bagi lebih-lebih rasa tak larat. Tu yang baca terus gitu. Baik, dalil yang menunjukkan bahawa mesti sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan wujud ni ialah lihat pada kejadian makhluk ini. Tu dalil dia dengan jalan melihat pada kejadian makhluk ini. Lihat ni bukan tengok saja, lihat dan tilik akan kejadian makhluk ni. Tengok, perhati elok-elok, tilik kejadian makhluk ni. Kenapa? Dari sudut ilmu, dari sudut pengetahuan, kita mengetahui bahawa makhluk ini, sekalian makhluk ini ialah mungkin. Makhluk ni adalah mungkin. Apa dia mungkin? Artinya mungkin ini ialah perkara yang patut ada dan patut
tiada. Makna dia perkara yang harus ada, harus tak ada, tu mungkin. Jadi perkara yang harus ada, harus tak ada ni pada suluhan akal kita. Pada suluhan akal kita. Tak ada bateri. Kau suara deras sangat. Okey. Nah. Bateri tak ada, tak apa. Hak tu bateri tak ada, tak apa. Hak ni tak ada bateri, habis. Noh, cakap pun tak syok. Baik. Dalil wujud ialah melihat mungkin. Mungkin ni perkara yang patut ada, patut tak ada. Perkara yang patut ada, patut tak ada ni, suluh pada suluhan akal kita ni, tak dapat tiada segala perkara yang patut ada, patut tak ada ni boleh ada dengan sendiri-sendiri. Benda yang harus ni tak boleh nampak oleh akal, boleh ada dengan sendiri-sendiri, melainkan mesti ada yang mengadakannya. Benda yang harus ada, harus tak ada ni dia tak boleh ada dengan sendiri-sendiri. Nah, baik, Maha Suci Tuhan bukan macam kita, tapi kita nak bagi kita nampak. Contoh dia, kita ambil meja. Meja ni lah meja. Meja ni juga daripada mungkin. Kita ni mungkin, meja ni mungkin. Baik, kita ambil meja ni. Contoh nak bagi nampak yang kata boleh tak ada dengan sendiri-sendiri, tak boleh. Nah, meja ni harus ada, harus tak ada. Jadi pada suluhan akal kita, bolehkah meja ni ada dengan sendiri-sendiri? Tak boleh. Akal kita tak akan nampak kata boleh ada dengan sendiri-sendiri, melainkan mesti ada yang membuat dia bagi ada. Nampak oleh kita ni mesti ada yang memperbuatkan, yang mengadakan akan dia. Baik. Jadi segala perkara mungkin ini harus ada, harus tak ada ni nampak dah oleh akal kita. Mesti ada yang mengadakannya. Kenapa kita kata mesti ada yang mengadakannya? Sebab benda tu harus ada, harus tak ada. Dia tak mungkin boleh ada dengan sendiri-sendiri. Jadi yakin dalam hati kita mesti ada yang mengadakannya. Ataupun dengan iktibarkan baharu alam ini, makhluk ni baharu. Makhluk ni baharu. Apa dia baharu? Baharu ini ialah perkara yang ada kemudian daripada ketiadaan. Makna dia ada kemudian daripada tak ada. Apa makna ada kemudian daripada tak ada? Bahasa mudah kita faham. Dulu tak ada, lah ni ada. Dia bermula dengan tak ada, berubah daripada tak ada kepada ada. Baik. Jadi berubah daripada tak ada kepada ada tu, iaitu ada permulaan bagi adanya, dinamakan baharu. Maka bolehkah sesuatu yang berubah daripada tak ada kepada ada tu, dia berubah dengan sendiri-sendiri? Dia boleh ada daripada tak ada, dia ada sendiri-sendiri? Tak ada. Pada akal tak boleh dapat, tak boleh suluh dan tak boleh terima oleh akal sama sekali akan ada sesuatu yang mula-mula tak ada, berubah daripada tak ada kepada ada dengan sendirinya. Akal kita tak boleh nak, akal kita tak boleh nak buat gambaran, akal kita tak boleh nak terima. Mesti, masa ni akal kita akan nampak, mesti ada yang mengadakannya, dengan makna ada yang membaharukannya, iaitu merubahkan daripada tak ada kepada ada. Meja ni dulu tak ada. Maha Suci Tuhan bukan macam kita, tapi kita nak bagi nampak meja ni dulu tak ada. Mesti ada yang mengubahkan meja ini bagi jadi ada. Dia tak boleh ada sendiri-sendiri. Maka di situ kita dapat melihat bahawa mesti sungguh lagi sungguh ada yang berkuasa, yakni ada yang mengada dan meniadakan sesuatu daripada mungkin ini. Maka ada tu tuju terus kepada zat yang wajib ada. Terus tuju ada tu sifat. Maka yakin dan nampak pada pandangan mata hati kita mesti ada sungguh
lagi sungguh ti zat yang wajib ada, yang mengadakan dan meniadakan mungkin. Nampak oleh kita akan wajib ada Allah Ta'ala. Sungguh ada Allah Ta'ala, dan mustahil oleh lawannya. Lawan bagi ada ialah tiada. Mustahil sama sekali kalau kata tak ada. Akal kita tak boleh terima akan tidak dan tiada dan doknya. Sebab apa? Mesti sungguh ada. Hak ada zat itulah yang dinamakan Tuhan. Hak ada tu nama dia Tuhan. Nah, hak ada tu, ada hak mana? Hak yang mengadakan dan meniadakan, hak yang merubahkan daripada tak ada kepada ada. Hak itulah namanya zat yang wajib ada, iaitu Tuhan. Zat Tuhan. Nah, Tuhan ni yang bernama Allah. Allah ni kita duk nak kenal Allah ni, iaitu Tuhan, zat yang bernama Allah. Jadi yakin dalam hati kita bahawa mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Mana? Tu dalil akal kita fikir. Tepat tak dalil akal kita dengan nas Quran? Tepat tak? Sama tak? Mesti tengok. Nah, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Nah, Allah Ta'ala bermula. Allah Ta'ala ialah Tuhan yang menjadikan, yakni yang mengadakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah Ta'ala yang bagi ada langit, Allah Ta'ala yang bagi ada bumi. Yang asal langit tak ada, asal bumi tak ada, dan barang di antara keduanya, yakni barang yang ada di antara langit dan bumi juga Allah Ta'ala menjadikannya. Termasuk angin barang antara langit, awan barang antara langit, manusia yang duduk melata atas bumi barang yang antara langit dan bumi. Ni semua sekalian makhluk ni adalah barang yang Allah Ta'ala jadikan. Kejadian sekalian makhluk ni daripada tak ada kepada ada, daripada tak ada kepada ada. Tu meyakinkan kita bahawa mesti sungguh lagi sungguh ti Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, artinya ada dan tidak, dan tak menerima tiada sekali-kali. Tak terima tiada sekali-kali. Tahqiq dalam hati kita nampak sungguh. Sungguh mesti sungguh. Tak boleh nak kata tak ada dah. Tak boleh nak kata tak ada Tuhan. Mesti ada Tuhan. Bila tahqiq kejap mantap di dalam hati kita, akan kenampakkan zat yang wajibal wujud, yang ada, yang menjadikan sekalian makhluk ni, kata musannif. Dan kemudian daripada nampak tu, kemudian daripada nampak oleh suluhan akal kita, suluhan hati kita, nampak dan reti dan faham sungguh dengan dalil yang kita bawa tadi ni, bahawa mesti sungguh ada Allah Ta'ala, mesti ada yang tidak ada mula. Sebab ada makhluk, ada yang ada mula. Tu kita kena faham. Ada Allah Ta'ala mesti tidak ada mula. Sebab apa? Sebab kita dah nampak dah, ada makhluk, ada permulaan bagi adanya. Dan ada Allah Ta'ala mesti tak berhajat kepada yang menjadikannya. Sebab apa? Sebab ada makhluk berhajat kepada yang menjadikannya. Dan ada Allah Ta'ala mesti tak berhajat kepada tempat untuk adanya. Dan kita boleh nampak ada makhluk berhajat kepada tempat. Sebab apa? Sebab kita jirim, kita berhajat kepada tempat. Ada Allah Ta'ala mesti tak bertempat. Dan ada Allah Ta'ala mestilah bersalahan dengan segala yang baharu. Ada Allah Ta'ala mesti tak serupa, mesti tak boleh sama. Kalau sama, Allah Ta'ala jirim, kita jirim, Allah Ta'ala jirim. Kalau sama, jadi bersalahan. Nampak dah oleh akal kita, nampak terang bahawa ada Allah Ta'ala tak berhajat kepada segala sesuatu. Ada Allah Ta'ala pada sedia kala tidak ada permulaan bagi adanya, dan ada Allah Ta'ala mesti tidak ada kesudahannya. Kenapa? Kerana sekalian makhluk ini ada bermula dengan tak ada, dan dihubungkan pula dengan tak ada.
Makhluk dia ada, bermula dengan tak ada, kemudian dia ada, berubah daripada ada, berubah pula kepada tak ada. Dia berhubung dengan tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada kesudahan bagi adanya. Yakin dalam hati kita sungguh-sungguh ada Allah Ta'ala, tidak dikeranakan oleh satu kerana pun. Yakin, terang. Tak dikeranakan oleh satu kerana apa pun. Ada Allah Ta'ala. Nampak terang pada pandangan mata hati kita. Tiba-tiba kata musannif, kita takdirkan. Tiba-tiba takdirkan. Jika datang akan dikau, kata musannif, jika datang kepada kita ni, apa dia? Pertanyaan daripada orang-orang yang nak bertanya mungkin, orang-orang yang nak bertanya mungkin, ataupun i'tirad, kritikan, kritikan ataupun kritikan daripada orang-orang yang berasa tak berapa tenang, tak berapa senang dengan pandangan kita, ataupun dia nak uji kita. Betulkah hang yakin ada Tuhan? Datang soalan. Betulkah ada Tuhan? Contoh. Maka kata musannif, bila datang soal ataupun i'tirad daripada orang, maka hendaklah dengan makna wajib atas kita ni, maka hendaklah engkau jawab daripada persoalan itu ataupun daripada i'tirad itu, jawab dengan jawapan yang setentang, jawapan yang sebenar, yang mengikut atas jalan yang dituntuti. Dia minta nak tahu macam mana, kena jawab mengikut apa yang dia nak faham. Makna dia kena cerita jawapan tu bagi mengikut yang sebenar. Apa yang dia tuntut nak tahu, jawab bagi yang sebenar atas apa yang dikehendakinya. Tu kata musannif. Hak yang tanya tu kita jawab mengikut apa yang dia mau. Jangan kita jawab kono kata. Kita kadang-kadang macam mana ni nak tahu ni, macam mana ada Tuhan ni? Nak tahu kena pergi mengaji. Kita duduk mengaji, orang tanya kita, macam mana boleh percaya ada Tuhan ni? Kalau nak tahu kena pergi mengaji. Kalau tak abang tu tak apa, dia ni tak payah tanya lah. Kita kena jawab mengikut kepahaman yang kita faham dan mengikut ilmu yang kita ada. Qadar tu jawab. Sungguh yakin ada Allah Ta'ala, sungguh yakin sungguh ada Allah. Macam mana kata Allah? Baik, hang dulu ada ke tak ada? Dulu hang ada ke tak ada? Dulu tak ada. Apa tu macam mana lah ni boleh ada? Mak pak aku menikah, depa bersama dapatlah aku mengandung. Tak, macam mana nak boleh hang jadi duduk dalam perut mak hang? Kita persoalkan balik. Macam mana nak boleh jadi hang duduk dalam perut mak hang? Susah. Tengok badan besar macam ni, takkan duduk dalam perut boleh ke? Macam mana? Ini kita tanya persoalan dengan makna perubahan daripada kejadian makhluk. Yakni makhluk ni dia bersifat dengan baharu, sentiasa berubah. Dia kata dulu daripada ayak. Daripada ayak mani boleh jadi ketui darah. Macam mana boleh jadi? Siapa bagi jadi? Mak pak kita bagi jadi. Tanya dia. Habislah, dia tak boleh jawab dah. Tentu dah, dia pun tak boleh kata takkan mak pak dia bagi jadi. Mesti pada situlah datangnya hukum. Mesti ada yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha kaya, yang menjadikan mani bapa kita dan mani ibu kita bercantum sehingga jadinya ketui darah untuk jadi kita. Boleh buat sendiri? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Ini adanya kita, bermula dengan tak ada, kemudian ada, bahkan ada kita kena jadi. Maka bila kena jadi, mesti ada yang menjadikan. Tu i'tiqad. Jawab cara macam tu. Habis. Ataupun kehendak jalan jawapan yang paling mudah. Apakah yang boleh habaq aku ni ada Tuhan ni? Dalil kata ada Tuhan ni macam mana? Tengok alam ni. Mudah. Apa dia dalil dia? Tengok langit dengan bumi. Langit ada tiang tak? Tak ada. Habis tu macam mana langit boleh duduk tergantung, duduk di atas tak luruh-luruh? Langit tak luruh-luruh. Agak-agak siapa dia pegang? Sebab dia tak ada tiang. Langit tak ada tiang.
bintang sebiji pun tak terjun mai ke bumi. Kalau bintang terjun mai ke bumi, tak ada apa bumi. Sebiji pun tak terjun. Agak-agak siapa duk pegang? Duk boleh pegang awak atas angkasa? Siapa duk pegang? Tak boleh nak jawab. Makna dia mesti ada yang maha berkuasa. Maka yang maha berkuasa tu ialah Tuhan, zat yang wajibal wujud. Mesti ada. Kalau tak ada mesti kita baca kita ni tak ada. Kita ni tak ada. Asal dia kita tak ada. Bila tak ada, mana boleh nak mengadakan yang tak ada? Kita tak ada nak mengadakan yang tak ada kepada ada. Mesti tak boleh. Maka yang mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada tu mesti ada. Dia mesti ada, wajib ada. Kita ni dah bermula dengan tak ada. Memang kita tak akan boleh mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Nah, jawab dengan betul, jawab dengan apa yang barang dituntut, kata musannif. Baik. Lagi kata musannif rahimahullahu taala, adapun keadaan yang mengadakan itu. Kata musannif, adapun keadaan siapa? Keadaan Tuhan. Keadaan ni adapun keadaan Tuhan yang mengadakan itu, yakni yang mengadakan sekalian makhluk itu, yang mengadakan mungkin itu, yang menjadikan sekalian makhluk ini. Keadaan Tuhan tu, ada Tuhan tu, ialah Tuhan itu, maka namanya, nama Tuhan itu Allah Ta'ala. Nama Tuhan tu ialah nama Allah. Nah, nama Allah ni nama yang wajib bagi zat. Nama yang wajib bagi zat, iaitu nama yang khas pada makna dan khas pada lafaz. Yakni tak ada siapa boleh pinjam, tak ada siapa boleh pakai, tidak ada boleh, tak boleh, bahkan haram dinamakan sekalian makhluk ini dengan nama Allah. Tak kira lah apa benda pun, tak boleh dinamakan dengan segala sembahan yang selain daripada Allah dengan nama Allah. Haram. Sebab khas nama ini tertentu milik Allah. Allah ni apa dia? Iaitu Al-Ilah, Tuhan. Tuhan yang selayaknya disembah. Allah ni ialah nama bagi zat yang wajib wujud, Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kita tak boleh ambil nama Tuhan yang selayaknya disembah ni pi bubuh kepada yang tak layak disembah. Haram, jadi kufur. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Jadi kafir. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni salah satu daripada tiga Tuhan. Pi bubuh nama kat mana-mana. Jadi kafir. Tak boleh ambil nama Allah pada makna Tuhan yang selayaknya disembah ni buh kat benda lain daripada Allah Ta'ala. Haram, jadi kafir. Kita tak boleh setuju dan kita tak akan benarkan. Kita tak boleh setuju dan kita tak akan benarkan dinamakan kepada sembahan yang lain daripada Allah Ta'ala dengan nama Allah. Ini bahaya. Orang kata Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan segala makhluk. Tuhan orang Islam pun Allah, Tuhan orang kafir pun Allah. Ya, betul. Tu pada pihak menjadikan. Pada pihak nisbah kita ni makhluk, Tuhan yang menjadikan ialah Allah. Tapi pada pihak sembahan, hanya selayaknya yang disembah ialah Allah. Maka selain daripada Allah Ta'ala tak layak disembah. Tiba-tiba nak ambil nama Allah, nak pergi bubuh kepada lain daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Haram. Duk jadi heboh dulu pakai duk keling tengkang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang selayaknya disembah. Segala puji-pujian.
bagi Tuhan yang selayaknya disembah. Tuhan yang selayaknya disembah ni Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sekalian alam, Tuhan yang menguasai sekalian alam, tu Rabb. Nah, jadi kita pun kena hati-hati, janganlah kita duk kira habuan nak keli, nak tengkak saja. Kira nak bagi jadi masalah saja. Jadi nama Allah ini hanya selayaknya milik bagi Allah Ta'ala, iaitu Tuhan zat yang wajib ada. Tuhan zat yang wajib ada, yang namanya Allah. Allah ni adalah salah satu daripada nama Allah Ta'ala yang banyak. Banyak mana? Dan lainnya tu musannif kata bukan takat nama Allah tu saja, nama zat yang wajib ada ni, tapi dan lainnya, lain-lain nama yang disebutkan nama itu, yang disebutkan nama itu dan dikhabarkan nama itu, yang diceritakan nama itu ni. Maka iaitu keadaan nama bagi zat yang wajib ada ni selain daripada nama Allah ni, dan banyak lagi namanya nama Allah Ta'ala, iaitu kalau kita kenal dengan 99 nama. 99 nama ni, nama Allah tu adalah nama yang terutama, yang masyhur. Nas'alukallahul ladzi. Nama Allah Ta'ala ni, Allah tu adalah nama yang teratas. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bermula dia masuk pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan saja-saja susun dah. Bukan saja-saja susun dengan makna. Sampai habis 99 nama. 99 nama ni yang kita tahu akan dia, diketahuikan akan nama 99 nama ni dengan daripada khabar, dengan daripada riwayat penceritaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cerita pada kita, iaitu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang menceritakan nama-nama Allah, Rasul yang bagi tahu pada kita nama-nama Allah. Jadi ini yang nama dihimpunkan dengan nama Allah yang 99 nama. Kalau kata setengah dalam kitab Taurat, nama Allah Ta'ala ni 3,000. Hatu yang nama yang diumumkan, yang Allah Ta'ala bagi tahu 3,000. Jadi banyak tu kan nama Allah? Dah. Dalam kitab Injil kata 1,000. Dah, bukan banyak tu. Bukan banyak tu. Tapi nak habaq kata nama Allah Ta'ala ni tak terhingga banyaknya. Maknanya kita tak tahu hak sebenar berapa banyak nama Tuhan. Tak tahu. Asal kita sebut nama Tuhan belaka. Asal kita sebut nama Tuhan belaka. Segala tuju pada benda. Baik, habis. Maka hak yang kita sebut tadi ni, Tuhan yang wajib ada itu bernama Allah, dan tentu tak terima tiada sekali-kali dah. Tuhan yang nama Allah ni wajib adanya, dan apabila sabitlah makna dia kejaplah, tetaplah di dalam pegangan pandangan mata hati kita ni, sabit dan kejaplah dalam pandangan mata hati kita ni, oleh tentu sungguh lagi sungguh ti ada Allah Ta'ala. Sabit tetap dalam hati kita, sungguh lagi sungguh ti, sabit tetap. Tetap dah, sungguh dah, dengan dalil-dalil yang nyata kita bawa. Sabit tetap dengan mesti sungguh lagi sungguh ti ada Allah Ta'ala. Nescaya mustahillah atasnya Allah Ta'ala oleh adamnya Allah Ta'ala. Bila sabit dalam hati kita mesti sungguh ada Allah Ta'ala,
sabit dan mesti sungguh ada Allah Ta'ala, maka tidak nampak pada pandangan mata kepala kita, mata hati kita, tak nampak pada akal kita, akan bersepakainya Allah Ta'ala dengan lawannya wujud. Artinya ada, iaitu lawan bagi wujud adam, artinya ketiadaan, tak nampak pada akal kita, maka hukum dia mustahil lah pada kenampakan akal, mustahil pada akal. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tak dapat nak ditasawurkan oleh akal akan adanya, akan sungguhnya bersepakai Allah Ta'ala dengan Adam. Akan nak kata Adam tak boleh sama sekali. Sebab apa? Telah sabit di dalam hati kita, telah tetap dalam hati kita, telah kejap dalam pandangan hati kita serta dalil, nampak oleh kita akan mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Bila kita sekejap sabit dengan adanya Allah Ta'ala, maka mustahillah atasnya Allah Ta'ala. Adamnya Allah Ta'ala artinya ketiadaan Allah Ta'ala. Maka i'tiqad dalam hati kita, tambatlah di dalam hati kita. Nah, tambatkan dalam hati kita dengan dua aqaid, dua tambatan ni. Nah, mengaji sifat 20 ni, faham dia ialah nak menambat di dalam hati kita, nak berpegang di dalam hati kita dengan satu pegangan yang putus, dengan satu pegangan yang mantap, dengan satu pegangan yang yakin, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Apa dia yang kita nak pegangkan? Segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni kita pegang dengan pengakuan mesti sungguh. Dan segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala ni kita pegang dengan pengakuan mesti tidak. Tu je. Tapi pasal apa mengaji kena cerita panjang-panjang? Iyalah, nak mengaku kenal, mestilah kena tahu cerita panjang habis semua, dari A sampai Z. Paling kurang pun A sampai P. Paling kurang setengah kita tahu daripada ceritanya. Bila kita tahu cerita, betul, sungguh, baru boleh mengaku. Ni dok mengaku sungguh tapi tak tahu cerita. Sungguh. Lagu mana dia? Tak tahu. Depa kata lagu tu. Itu tak kena, tu tak betul. Ini tuntutan atas kita, wajib kita mengaji secara tafsil, secara huraian, satu persatu. Bukannya ulama saja reka-reka, sebab ulama nak bagi kita kenal. Bila kita kenal, maka tambatkan dalam hati kita barang yang kita kenal. Tambat sekejap-kejapnya dengan tambatan wujubun wajibat istihalatun mustahilah. Mesti sungguh perkara yang wajib, mesti tidak perkara yang mustahil. Apa dia yang wajib? Wujud. Apa dia yang mustahil? Adam. Maka kita mengaku dalam hati kita mesti sungguh wujud, artinya ada Allah Ta'ala, mesti tidak adam, artinya tiada Allah Ta'ala. Tu i'tiqad. Bukan duk suruh hafal, bubuh duklah hati, duk mengaji, tak. Tapi bila faham, bila reti, bila nampak, bagi dia duklah hati, kejap. Kalau orang kata Tuhan tak ada, nampak dah, ni salah, tak betul. Pasal apa? Sungguh ada Tuhan. Tu i'tiqad. Nak lawan orang kata tak ada Tuhan, mesti sungguh ada Tuhan. Dia kata mana boleh ada Tuhan? Alam ni jadi dengan sendiri-sendiri. Baik alam ni jadi dengan sendiri-sendiri, apa dia alam? Kalau orang kata alam ni jadi dengan sendiri-sendiri, apa dia alam? Kita nak kata apa? Apa dia alam? Pada kita faham alam tu masih Allah, barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Tapi kita nak cerita dekat orang yang kata alam ini jadi dengan sendiri-sendiri. Alam tu apa dia? Barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Sekalian makhluk ni, walaupun habuk sebesar hama, sebesar zarrah, semua tu namanya alam. Barang yang paling halus daripada alam ni, daripada sekalian alam ni, nama dia atom. Pada sains, wallahu alam, kalau tu ustaz, doktor tahulah betul atom lah yang paling halus lah. Atom. Baik, di dalam atom dia ada, atom tu jauhar. Atom tu jauhar. Dalam jauhar ada arad. Apa dia arad? Kalau pada atom ada apa? Elektron, proton. Betul tak? Kena tanya kau, kita tak erti.
Dia ada elektron, proton, neutron, semua tu arad. Iaitu apa dia? Sifat yang bertenggek pada jauhar, sifat yang ada pada jauhar, sifat baharu. Maka sekalian jauhar ni bolehkah dijadikan dengan sendiri-sendiri? Tiba-tiba ada benda yang paling halus ni, habuk ni, benda ni boleh jadi sendiri kah? Boleh. Tu kecil, lah ni hak besar, bolehkah menjadi dengan sendiri-sendiri? Kita ni kita ni bolehkah jadi sendiri-sendiri? Tak boleh. Maka kita sekalian ini adalah alam. Kita tak boleh jadi dengan sendiri-sendiri, melainkan mesti ada yang menjadikan. Dia tak boleh jadi sendiri. Hasuluhlah kau belah mana pun tak boleh dia jadi dengan sendiri-sendiri. Maka sekalian alam ni dia tak boleh jadi sendiri-sendiri. Walaupun teori sains mengatakan kejadian dunia ini adalah hasil daripada mampatan gas-gas. Mampatkan gas, kemudiannya berlaku letusan mampatan. Bila terlalu mampat pum 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 pum. Nah, dinamakan teori Big Bang. Nah, walaupun teori sains mengatakan kejadian itu dengan sendirinya, hakikat kejadian itu semua ada dalam Quran. Allah Taala cerita siap dah kat kita. Tu dalil besar kita. Tu dalil besar kita. Habis dah. Tak boleh lawan dah dalil besar kita. Semua ada dalam Quran. Jadi mesti sungguh ada yang menjadikan alam ini. Alam ini tak akan jadi dengan sendiri-sendiri, melainkan ada yang menjadikannya. Maka tetap sabit kejaplah dalam hati kita, mesti sungguh ada Allah Ta'ala, mesti tidak tiada Allah Ta'ala. Itu i'tiqad. Habis dah. Dia kena faham bagi elok yang ni. Ini ibu bagi segala pengajian sifat. Nak mengaji sifat mesti mengaji kepada yang ada. Ngaji pada yang tak ada apa-apa, nak cari benda yang tak ada. Benda yang tak ada. Nak mengaji apa? Benda tak ada. Kita nak mengaji, nak kenal benda yang ada. Mesti ada, mesti sungguh ada. Maka kita hari ini, kita i'tiqadkan dalam hati kita, mesti sungguh ada Tuhan, mesti sungguh ada Allah Ta'ala, mesti tidak tiada Allah Ta'ala. Yang tu kita nak tambatkan dalam hati kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang keduanya, qidam artinya sedia ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى معرفتك وعلى مغفرتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.